أهل سلسلة الوصول. ووصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. Qala musannif, dan namanya ilmu ini ilmu tauhid, yakni ialah ilmu tauhid, dan dinamakan juga dan dinamakan juga ilmu ini ilmu sifat, iaitu ilmu pada menyatakan sifat-sifat Allah, dan ilmu aqaid, yakni ilmu kesimpulan ataupun ilmu akidah, ilmu pegangan hati, kesimpulan hati ataupun pegangan hati. Dan ilmu usuluddin, yakni ilmu umbi agama. Usuluddin maknanya umbi agama. Mana kata kalau tak ada ilmu ni, tak adalah umbinya. Tak ada ilmu ini, tak adalah umbi agama. Siapa tak belajar tauhid, tak ada umbi agama. Umbi ni ibaratnya tapak. Tak ada tapak, tak adalah rumah. Tak ada tapak, tak adalah kebun. Tak ada tapak, tak adalah dusun. Nak tanam pokok, kena ada tapak dulu. Nak buat rumah, kena ada tapak dulu. Begitulah nak dirikan agama, kena ada tapak agama dulu. Itulah ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Dan ilmu kalam, yang ini dinamakan juga ilmu kalam, iaitu ilmu pada bicara kalamullah. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Sebabnya ialah dalam ilmu tauhid ni, dalam ilmu sifat 20 ni, sifat kalam adalah
sifat yang paling panjang dibicarakan dalam 20 sifat yang wajib bagi Allah itu. Maka sekaliannya itu nama ilmu ini titik. Maka sebab dinamakan ilmu kalam kerana kebanyakan bicaranya itu pada kalam, yakni pada sifat kalam Allah. Adakah ia sifat kalam itu qadim ataupun hadis? Yani adakah sifat kalam Allah itu qadim ataupun baharu? Sifat kalam itu qadim ataupun makhluk. Kerana Mu'tazilah dia kata sifat kalam itu makhluk. Orang ahli sunnah kata sifat kalam itu qadim. Maka dibicara sifat kalam ni panjang sampai dibicarakan kitab Al-Quran itu adakah ia qadim ataupun makhluk. Baik, panjang bicara sifat kalam itu, maka dinamakan ilmu usuluddin ini dinamakan juga ilmu kalam. Dan ulama-ulama ilmu tauhid ini dinamakan mutakallimin. Mutakallimin maknanya ulama-ulama ilmu kalam. Antaranya yang paling terkenal ialah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Lahir tahun 260, wafat tahun 324 Hijrah. Antaranya lagi ialah Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Itu dinamakan mutakallimin, ulama-ulama ilmu kalam. Dan lagi antaranya ialah Imam Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Dan lagi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dan lagi Imam Sa'duddin Taftazani. Dan lagi Imam Muhammad Yusuf As-Sanusi. Dan berbagai-bagai lagi ulama-ulama usuluddin yang dinamakan mutakallimin. Hari ni tak ada dah ulama-ulama yang seperti itu. Yang ada hanyalah orang yang membacakan kitab-kitab mereka. Antara kitab yang paling terkenal dalam ilmu usuluddin ni, di antara kitab yang terawal, kitab-kitab yang terkenal antaranya ialah kitab Al-Ibanah. Kitab Al-Ibanah karangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi hari ini kitab kitab Al-Ibanah ni telah ditahqiq semula oleh orang-orang Wahabi, dan mereka banyak menokok tambah dan membuang perkara-perkara yang ada sebenar dalam kitab tersebut. Baik, habis. Dan beberapa difitnah segala manusia, suruh mengatakan Quran itu makhluk. Maknanya, dan beberapa difitnah yang terkena musibah, dan beberapa difitnah dan beberapa manusia telah terkena musibah, suruh mengatakan Quran itu makhluk. Titik. Kita tak boleh kata Quran itu makhluk, haram. Seperti diriwayatkan daripada Ahmad bin An-Nadhr Al-Khuzai. Ahmad bin An-Nadhr Al-Khuzai
salah seorang ulama ahlul hadis. Dia ni seorang ulama hadis. Diseru akan dia oleh Wathiq. Wathiq ni siapa? Wathiq ni satu orang pemerintah Amirul Mukminin pada sekitar tahun 200 Hijrah dulu, antara 200 hingga 300 Hijrah. Masa tu kebanyakan negara Islam dipimpin oleh ketua-ketua negara yang berpahaman Mu'tazilah. Maka orang-orang Mu'tazilah ni, mereka berpahaman wajib berkata Quran itu makhluk, kalamullah itu makhluk. Maka antara rajanya ialah Wathiq. Namanya Wathiq, nama dia tu. Maka dia perintahkan semua orang dalam negara yang di bawah pemerintahan dia berkata Quran itu baharu, Quran itu makhluk. Siapa yang kata Quran qadim ditangkap dan dibunuh. Dia hukumkan orang tu murtad sebab tak ikut fatwa dia. Siapa kata Quran itu baharu, Quran itu qadim, siapa kata Quran itu qadim, maka dia tangkap dan dia bunuh. Dia suruh kata Quran itu makhluk. Baik. Habis. Diseru akan dia oleh Wathiq, yakni disuruh oleh Wathiq. Wathiq ni pemerintah dalam negara yang didiami oleh Imam Ahmad bin An-Nadhr Al-Khuzai tadi, kepada berkata dengan khulqil Qur'ani. Dia suruh, dia perintahkan semua orang kata Quran itu adalah makhluk, bukan qadim. Imam Ahmad ini dia kata Quran itu qadim. Maka dipaksanya Wathiq ni supaya imam besar ini berkata Quran itu baharu. Imam Ahmad An-Nadhr ni seorang imam besar, ya, seorang ulama besar pada zaman itu yang berpegang teguh mengatakan tak boleh kata Quran itu makhluk, wajib berkata Quran itu qadim. Itulah disuruh oleh Wathiq ni, dipaksa oleh Wathiq supaya berkata Quran itu makhluk. Baik, habis. Maka enggan ia. Imam Ahmad ni dia tak nak. Imam Ahmad An-Nadhr ni tak nak kata Quran itu makhluk. Maka dikeratkan lehernya. Tu dia. Dipancung terus. Ditangkap dan dipancung. Dan digantungkan kepalanya pada Baghdad. Yakni digantungkan kepalanya itu di Pekan Baghdad. Baghdad ni ibu negara mana? Baghdad ni ibu negara Australia ke Perancis, saya tak ingat. Baghdad ni ibu negara mana? Baghdad ibu negara mana? Amerika. Tu dia ibu negara Amerika. Baghdad ibu negara Iraq. Baghdad ibu negara Iraq. Dulu ni Baghdad ni dinamakan Madinatul Ilmi, bandar ilmu. Ada beberapa negara ya yang dinobatkan oleh dunia sebagai Madinatul Ilmi. Antaranya lagi selain daripada Baghdad ya ialah Asfahan di Iran. Al-Asfahan.
Sebuah negara digelarkan juga Madinatul Ilm. Jadi Baghdad ni amat terkenal dengan alim ulama. Banyak alim ulama ahli sunnah di sana. Di antaranya ialah Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang pelopor ilmu tasawuf mazhab kita ahli sunnah wal jamaah. Baik. Dan disuruh orang tunggu. Maknanya disuruh pula orang jaga kepala tu. Dari gantungkan kepala tu dekat tengah-tengah kota Baghdad, disuruh pula orang tunggu kepala tu. Takut-takut nanti ada orang pergi ambil tanam ke. Pasal dihukumkan Imam Ahmad An-Nadar ni murtad. Sebab kata apa? Sebab kata Quran itu qadim. Bagi dia tu murtad. Bagi dia ni, bagi puak Mu'tazilah bodoh. Dan memalingkan mukanya daripada kiblat. Yakni dijaga kepala tu supaya sentiasa beralih daripada kiblat. Macam kiblat sana, dia paling ke sana. Dia arahkan muka tu ke arah Jepun, bukan ke arah Kaabah. Maka mengkhabarkan yang menunggu itu kepada Wasik bahawasanya ia melihat pada malam, makna dia pada waktu malam berpaling ia sendirinya ke kiblat dengan mukanya membaca akan surah Yasin dengan lidah yang fasih. Dan pada satu riwayat membaca ia Alif Lam Mim ahasiban nas an yutsraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Surah apa ni? Surah Al-Ankabut. Betul. Ini banyak orang hafal Quran ni. Dan maknanya apa? Jadi itulah karamah Imam Ahmad An-Nadar. Dihukum mati, lalu mati syahid. Walaupun dah mati, kepalanya tanpa tubuh membaca surah Yasin. Dia kata setengahnya tak baca Yasin, tapi membaca surah Al-Ankabut tadi. Surah Al-Ankabut ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 Alif Lam Mim. Baik, habis. Dia cerita ni panjang lagi ni. Cerita ni panjang lagi. Ni baru sikit dia cerita. Kita akan jumpa dalam bab sifat kalam nanti. Cerita Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, yang hampir-hampir dibunuh oleh khalifah dari khalifah Mu'tazilah ni. Satu ketika dulu pernah umat Islam diperintah oleh orang Mu'tazilah hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun. Itu khilaf ulama sirah. Katanya 100 tahun lebih. Dia umat Islam diperintah oleh orang Mu'tazilah. Kerja dia tidak. Apa kerja dia? Lebih kurang Wahabi lah juga. Kerja dia menyesatkan orang, mengkapikan orang, kemudian memenggal kepala orang. Inilah jahatnya orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak Islam sebenarnya. Tidak seperti orang ahli sunnah wal jamaah, yang begitu diplomatik dalam menyampaikan dakwah bagi orang yang bersalah pada pihak akidah. Tapi orang Mu'tazilah ni, orang Wahabi, tak adalah. Tak cara dia ya, kafir. Tak ikut cara dia, kafir. Itulah cerita dia. Golongan takfir, golongan yang suka mengkafirkan orang.
Jadi kita jangan suka mengkafirkan orang. Nanti jadi Mu'tazilah, jadi Wahabi, jadi Syiah. Jadi orang ahli sunnah tidak mudah mengkafirkan orang. Jadi kita ni kalau tengok sesuatu orang tu menyembah berhala sekalipun, dalam keadaan dia masih mengaku dia Islam, tiba-tiba dia menyembah berhala, kita jangan terus hukum kata dia kafir. Pasal kita tak tahu masa dia menyembah berhala itu, barangkali dia hilang akal, dia gila, dia mabuk, ataupun dia dipaksa, ataupun dia tak sedar diri. Maka kita kena kaji dulu, kita kena teliti, kemudian dibawa ke majlis syura ulama. Kalau sungguh dengan hati dia, dengan rela dia menyembah berhala tadi, maka majlis syura ulama lah yang boleh menghukumkan dia murtad ataupun tidak. Kita secara individu tak boleh hukum, kita secara peribadi tak boleh hukum. Orang tu tak pernah solat selama hidup, sedangkan Nabi kata man taraka salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa tinggal solat dengan sengaja, maka ia kafir yang nyata. Dia tinggal solat ni tak pernah tengok dia suri solat, maka kita tak boleh hukum dia kafir. Walaupun ada hadis mengatakan demikian. Dia hendaklah dibawa ke majlis syura ulama. Ulama-ulama ni akan mengetes dia dulu. Tahu mengetes? Pasal apa dia tak solat? Adakah dia ingkar ataupun dia malas ataupun apa dia? Sebab apa? Barulah majlis syura ulama ni boleh menghukumkan dia murtad ataupun tidak. Kita seorang-seorang tak boleh. Kita kata engkau ni berdosa besar, confirm masuk neraka, tu pun tak boleh. Tu pun tak boleh. Inilah dia diplomatiknya. Islam tu ada diplomasinya. Dia jangan suka-suka nak menghukum orang. Kita hanya boleh menyatakan hukum. Menyatakan hukum boleh. Barang siapa berbuat demikian maka hukumnya murtad. Tu tak apa. Barang siapa berbuat demikian maka hukumnya kafir. Tu tak apa. Sebab itu bukan menghukum, itu menyatakan hukum. Barang siapa, mana kata barang siapa tu macam menyatakan hukum. Tapi kalau tak engkau kafir kerana tidak solat, itu menghukum. Menghukum tak boleh. Menghukum hendaklah di bawah kekuasaan majlis syura ulama. Jadi kita ni jangan celupa sangat mulut menghukumkan kafir ke orang. Kalau orang tu tak kafir, kafir kembali kepada kita yang menghukum tadi. Dengan duk buat senang, hukum orang walaupun dia tak pernah solat, jangan kata dia kafir. Baik. Dan ghayah ilmu ini, apa dia ghayah? Artinya kelebihan ilmu ini membezakan antara beberapa aqaid yang sahihnya dengan yang fasidnya, yakni diketahui akan yang sahih, yakni yang benar, dengan yang binasanya, yang rosak. Mana itu muwahhid, mana itu mulhid. Apa dia muwahhid? Orang yang bertauhid. Apa dia mulhid? Mulhid artinya sesat. Muwahhidun lawannya mulhidun. Muwahhidun orang yang bertauhid, mulhidun orang yang sesat. Jadi belajar ilmu ni sampai boleh beza mananya tauhid, mananya syirik. Baik. Kerana hukumnya ilmu ini
Yang binasa kerana, yang binasanya kerana, mudah-mudahan kerana itu terlebih terlajak pen, maka buat kurungan kerana tu. Kaf alif ra nun, jangan baca karan. Kaf alif ra nun jangan baca karan. Itu bunyinya kerana tu. Mana kitab lama. Kitab ni usia dia ada 300 tahun. Ya, hampir 300 tahun. Pengarangnya Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Ya. Dia lahir tahun 1769 Masihi. Maknanya kitab ini sudah 250 tahun. Umur dia dah 250 tahun. Mana kitab ni sudah lebih 200 tahun. 200 tahun umur kitab ni. Jadi kitab ini eja dia pun eja zaman dia lah. Ya. Syekh Daud dia lahir tahun 1769 Masihi. 1769 Masihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tahun berapa? 569 Masihi. Itu di dalam kitab Syekh Ali Balidram, mantan mufti negeri Pulau Pinang, dalam kitabnya Tuntunan Ibadah. Cuba lihat dalam kitab Tuntunan Ibadah karangan Syekh Ali Balidram, iaitu mufti negeri Pulau Pinang. Dia dah tak ada dah, wafat dah. Alim besar tu. Dia kata Nabi lahir tahun 569 Masihi. Ada setengah kitab dia kata tahun 570. Tapi kata setengah pendapat paling tepatnya ialah 569 Masihi. Syekh Daud 1769 Masihi. Baik. Seratus tahun sebelum Syekh Daud sudah ada ulama yang selalu kita baca kitab dia hari Khamis malam Jumaat tu. Siapa nama dia? Syekh Abdul Malik Asy-Syatari. Ya, 100 tahun sebelum itu, iaitu 1089 Hijrah. Ngam-ngam 100 tahun. 1089 Hijrah, lebih kurang lebih ya 1669 Masihi, lebih kurang lah. Sebab dekat makam dia tak tulis tahun Hijrah, itu Masihi sahaja. Kalau ada pun saya tak ingat lah. Pergi pun dah lama dah. 2 kali pergi. Baik, kita sambung tadi ya. Dah buat kurungan dah.
Jadi dia kata apa tadi? Kelebihannya membezakan antara beberapa aqaid yang sahihnya dengan yang fasidnya. Yakni diketahui akan yang sahih, yakni akidah yang benar, dan yang binasanya, yakni akidah yang binasa. Titik situ. Kerana tu kaf alif ra nun, kerana tu buat kurungan. Mudah-mudahan itu terlajak pen. Baik, titik. Ini ayat baru. Hukumnya ilmu ini wajib aini atas tiap-tiap orang yang mukallaf, dan ialah awal ilmu yang ditiada daripadanya, yakni yang tak dapat tidak daripadanya, yang ditiada daripadanya, yakni yang tak dapat tidak daripada menuntuti akan dia, akan manusia di dalam kuburnya. Titik. Mula-mula sekali yang ditanya dalam kubur bukan solat. Ada orang kata mula-mula ditanya dalam kubur solat. Tak. Mula-mula ditanya dalam kubur ialah ma rabbuka. Ada banyak khilaf tu. Apakah yang mula-mula ditanya dalam alam kubur? Ada banyak khilaf, tapi yang paling masyhur di kalangan ulama ahli sunnah, yang mula-mula ditanyanya ialah ma rabbuka, siapa Tuhan kamu. Jadi kalau tanya siapakah Tuhan, itu bukan fiqh, itu bukan tasawuf, itu tauhid lah. Tauhid yang membawa kepada tasawuf. Maknanya akidah dulu. Tu ambil surat. Ada orang tanya apa? Ya. Baik, apa hukum belajar ilmu ini? Dia kata wajib ain, maknanya fardu ain. Wajib ain maknanya fardu ain. Kalau kata fardu ain ni maknanya tak dapat tidak, semua orang kena belajar lah. Semua orang kena belajar, tak dapat tidak, tak boleh ketinggalan. Ni bukan fardu kifayah ilmu ni. Ilmu tauhid ni bukan ilmu fardu kifayah, tapi ilmu fardu ain. Cuma ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang sunat. Jadi pada dasarnya ini tergolong dalam ilmu fardu ain. Baik, habis. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, ta'allamu hujjakum fa innakum mas'ulun. Ta'allamu hujjakum fa innakum mas'ulun. Belajar oleh kamu akan hujjah, yakni ilmu perbahasan, ilmu menghujah orang-orang yang fasik dan bid'ah. Mana kata ilmu hujjah, ilmu mantik. Belajar oleh kamu akan hujjah, ini belajar olehmu akan ilmu mantik. Ilmu tauhid ni banyak mantik, ilmu falsafah, ilmu filosof, ilmu orang ni sebut ilmu PhD. Ni ilmu tauhid ni, ilmu falsafah, ya. Orang yang pandai tauhid ni dinamakan ahli falsafah. Silap belajar tauhid jadi falsampah syarat. Silap belajar.
Dia belajar ilmu Wahabi, tauhid ala Wahabi. Tu ilmu falsafah Sarab nama dia. Baik. Jadi Nabi kata apa? Belajar kamu akan hujjah, ni belajar kamu akan ilmu mantik. Asal-asal ilmu tauhid ni ilmu mantik. Ilmu perbahasan akal. Maka bahwasanya kamu ditanyakan kamu sekalian pada hari kiamat. Jadi kamu akan ditanya di hari kiamat nanti dari soal ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu ma'rifatullah. Maka ilmu tauhid ni jangan dibuat main-main. Banyak orang hari ni belajar tauhid tapi belajar pun tak betul. Banyak saya dengar orang mengaji Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudratnya. Allah Ta'ala melihat dengan sifat basarnya. Dengar macam betul, padahal tu i'tiqad yang kufur. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat samanya. Dengar macam comel ya, macam lawa ya, cantik dah tu. Ya. Dalam kitab tauhid jelas-jelas berkata, siapa beriktikad Allah berkuasa dengan kudrat, maka tidak syak lagi akan kufurnya. Tak boleh kata Allah Ta'ala berkuasa dengan kudratnya. Maka jadi berkata begitu adalah haram. Beriktikad begitu jadi kufur. Buka kitab Usulut Tahqiq. Tu kalau kita Jawi. Kalau kita Arab buka kitab Syarqawi ala Hudhudi. Atau membuka lah kita Arab juga Minhajus Salam. Sebab tu kena pergi mengaji tauhid ni bukan boleh baca dalam Google lah. Tengok Google. Tengok bola boleh dalam Google. Tengok bintang filem, berlakon filem boleh lah. Tapi kalau tauhid nak mengaji dengan Google juga, jangan. Wajib talaqi bisyai. Jadi tauhid ni kena belajar dengan guru. Guru pula mesti yang ada ambil-ambilan dari guru yang tahqiq. Haram belajar ilmu tauhid dari guru yang tiada tahqiq, ataupun guru yang tiada ambil-ambilan dari guru yang tahqiq. Itu disebut dalam kitab-kitab tauhid. Sila buka dalam kitab Usulut Tahqiq. Tahqiq tu. Dalam kitab ni pun ada, nanti dia akan cerita. Itu menyatakan tak boleh kita belajar tauhid suka-suka. Itulah hari ni banyak orang kecil, orang duk sebut Allah Ta'ala berkuasa dengan kudratnya, Allah Ta'ala melihat dengan basarnya. Wal-iyazubillah syailah. Jadi kita nak kata lagu mana? Maka wajib berkata dan beriktikad begini: Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Allah melihat dengan zatnya yang bersifat basar. Allah mendengar dengan zatnya yang bersifat sama. Itu i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Allah berkuasa dengan kudratnya, itu i'tikad yang kufur. Allah berkuasa dengan zatnya, itu i'tikad Mu'tazilah. Allah berkuasa dengan namanya Allah, itu musyrikin. Itu i'tikad yang syirik. Baik ya. Jadi tauhid jangan ada buat main. Itu baru bicara ilmu, belum lagi bicara bicara kerohanian. Bicara kerohanian itu kena belajar dengan, itu kena menjalani jalan-jalan sufi. Itu berbagai ilmu. Bagai ilmu pun dah salah dah. Macam mana nak jalan kerohanian? Kerohanian tak boleh berjalan kalau ilmu pun dah salah. Ya. Ibaratnya dia buka Waze tu tunjuk jalan salah.
Weh tu salah. Ingatkan jalan tikus, rupanya pergi rumah tikus. Kau jalan tikus pun tak apalah juga. Ya, selit kau sana, belit ikut sini, sampai juga. Ni rupanya dia tunjuk jalan pergi rumah tikus. Begitulah ibaratnya. Kita nak belajar tauhid bagi dia jadi orang muwahhid, tapi dia lagi ajar kita ilmu kufur. Wal'ayazubillah. Ramai ni orang baca lagu tu hari ni. Baik, habis. Ada satu soalan. Dia kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk orang awam boleh tak terangkan sikit lagi? Dia kata, boleh tak terangkan sikit lagi? Sikit apa? Bagaimana maksud Quran itu qadim untuk orang awam i'tiqadkan dalam hati? Adakah pada keseluruhan Al-Quran itu pada zahir seperti tulisan atau pen? Bagaimana ya? Ngajilah bagi habis kitab ni barulah jumpa. Kan tadi saya kata tadi, dia cerita dia tak habis lagi. Untuk keterangan yang lebih lanjut, dia akan terang dalam bab kalam nanti. Ada saya sebut lah. Tunggulah ngajilah sampai habis. Nak cepat pandai tak boleh lah. Panjang lah nak cerita ya. Sabar-sabarlah. Ikut step by step sampai bab dia nanti jumpa. Kalau nak cerita boleh juga, panjang lah. Adakah orang sanggup tunggu sampai pukul 9.30? Saya ingat-ingat lagi orang hak tanya ni pun dia tutup dah. Weh, habis bateri handphone. Kau duduk kat sini boleh tak saya simbah dengan air kolah? Kau mengantuk. Duduk kat rumah tutup FB sok tanya lagi. Tapi dah tanya akan jawabkan sikit kan. Jawab sikit lah. Saya jawab secara ringkas mungkin. Saya sebut sekali sahaja. Kalau banyak kali nanti sampai 9.30. Jadi dengar molex. Ada S tu, molex. Mana kata banyak-banyak tu dengar betul-betul. Apakah maksud kata Quran itu qadim? Maksud kata Quran itu qadim ialah Quran di zat Allah. Quran di zat Allah itu qadim. Apakah ia? Iaitulah firman-firman Allah. Firman Allah itu qadim, lagi azali, tak berhuruf, tak bersuara. Tidak ada mula, tidak ada akhir. Hakikatnya kita tidak tahu. Allah jua yang tahu. Itulah maksud kata Quran itu qadim. Baik, habis. Boleh faham? Di zat Allah Ta'ala ni ada dua jenis kalam. Satu kalam nafsi, satu lagi kalam ghairi nafsi. Kan dah pening? Tanya ingat. Apa dia kalam nafsi? Iaitu sifat kalam di zat Allah. Ibarat makhluk ini anak lidah. Kalau kita sifat kalam kita anak lidah. Kalau tak ada anak lidah, tak boleh kita nak berkata-kata. Kalau kau tak percaya, wahai yang bertanya, cuba terai gunting tengok. Tengok orang bisu tak ada anak lidah. Dia sama je. Lepas tu dia tak boleh cakap. Jadi sifat kalam di zat Allah itu bukanlah ada anak lidah. Umpama kalau kita ni anak lidah, tu namanya sifat kalam di diri kita. Begitulah sifat kalam di zat Allah.
Ya, umpama kita ni anak lidah, itu namanya kalam nafsi, kalam yang ada pada diri Allah, tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak serupa dengan makhluk. Hanya Allah yang mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, kalam ghairi nafsi. Apa dia kalam ghairi nafsi? Iaitu segala firman-firman Allah. Segala firman-firman Allah. Umpamanya macam kita apabila kita bercakap. Apabila kita bercakap, keluarlah suara-suara daripada anak lidah. Baik, jadi sifat kalam di zat Allah itu pun qadim, dan firman-firmannya itu pun qadim. Tak ada mula, tak ada akhir. Tak berbahasa. Hanya Allah yang mengetahui. Siapa pun tak tahu, malaikat pun tak tahu, nabi pun tak tahu. Apa tarikh kita? Allah sendiri yang mengetahui. Baik, itulah yang dimaksudkan dengan perkataan Imam Ahmad An-Nadhr tadi. Kalam Allah tak boleh kata baharu, kena kata qadim. Tapi si bodoh Mu'tazilah ni, dia kata kalam Allah tu makhluk baharu. Pasal apa dia kata baharu? Sebab dia pandang kepada kitab Quran yang kita baca tu. Maka dia kata kalam Allah di zatnya pun baharu juga, macam tu lah dia kata. Itulah sesatnya Mu'tazilah. Faham tak? Habis. Bagaimana pula dengan kitab Al-Quran yang kita duk baca? Tulisannya tulisan Arab, bahasanya bahasa Arab, ada huruf, ada suara bila kita baca, ada mula, ada akhir. Mulanya dengan Al-Fatihah, akhirnya dengan surah An-Nas. Tu ada mula, ada akhir. Baik. Adapun kitab Al-Quran yang kita baca, yang kita tengok, yang kita beli, yang kita simpan itu tidak qadim, itu makhluk. Ya, adapun kitab Al-Quran yang kita tengok, yang kita baca itu tidak qadim, itu makhluk. Allah jadikan kalamnya, Allah jadikan kalamnya dalam berbahasa Arab, maka jadilah ia makhluk. Asalnya qadim, tapi Allah jadikan dia berbahasa Arab, dinamakan Al-Quran, maka namanya makhluk. Faham? Namun sebagai adab dengan Allah, nak tulis, tak mau tulis, esok jangan tanya dah. Tanya lagi sekali, jentik telinga. Saya cerita ni dah banyak kali dah esok. Tapi tak apa, ada orang tanya. Masuk ni 119 kali. Lagi sekali 150. Tak apalah, dah orang tanya bukan? Terjawab lah. Dengar molek ya. Adapun kitab Al-Quran yang kita tengok, yang kita baca, yang kita sebut, yang kita hafaz tu adalah firman-firman Allah yang Allah Ta'ala jadikan ia di dalam bahasa Arab. Ya Allah namakan dia Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacaan. Iqra, baca olehmu. Quran, bacaan. Isim masdar. Baik. Jadi, adapun kitab Al-Quran yang kita baca itu, jangan kita kata makhluk, walaupun memang dia makhluk. Sebagai adab kita dengan Allah, wajib kita berkata, Al-Quran yang kita baca itu ialah dalil sifat kalam di zat Allah yang qadim.
Kalau orang tanya kita, adakah Quran yang kita baca itu makhluk? Maka jangan kata makhluk, haram. Habis nak jawab apa? Kitab Al-Quran yang kita baca itu ialah dalil sifat kalam di zat Allah yang qadim. Begitu jawapannya yang disebut dalam kitab-kitab tauhid. Baik, semoga yang bertanya dapat mengambil pengertian. Yang tak tanya ni boleh ke faham? Boleh faham? Boleh lah. Budak umur 11 tahun dah boleh faham. Takkan yang bertanya ni tak boleh faham. InsyaAllah boleh faham. Tak faham, tanya ustaz lain lah pula. Nah, cerita bukan? Baik, habis. Jadi kita berhentilah setakat tu. Kemudian katanya, dan maksud ilmu tauhid ni apa? Kita masih lagi pada bicara mabadi ilmu tauhid yang 10. Ada lagi satu soalan. Saya nak tanya, tapi saya tak tahu nak tanya. Sudah. Baik, dia tanya. Kita baca dulu, dia tanyakan dia abang. Berkuasa Allah Ta'ala dengan kudratnya, i'tiqad yang kufur. Adakah maksudnya Allah memerlukan sifat kudrat untuk berkuasa? Minta pencerahan daripada Tuan Guru. Kau lagi pening ni soalan ni. Ni kena mengaji balik semula ni. Sebab tu mengaji tauhid ni dia kena mengaji daripada mula. Tak boleh dia tebuk tengah-tengah. Jadi tebuk tupai. No? Baik. Dia fahamkan, faham soalan dia ni. Berkuasa Allah Ta'ala dengan kudratnya, i'tiqad yang kufur. Adakah maksudnya Allah memerlukan sifat kudrat untuk berkuasa? Masya Allah. Bukan lagu tu. Dengan molek. Dengan molek ya, yang bertanya. Jika kita beriktikad Allah berkuasa dengan kudrat, maka iktikad tu salah. Boleh membawa kepada kufur. Baik, faham yang tu dulu. Maka Allah berkuasa dengan apa? Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Baik. Dia tanya, adakah Tuhan perlu pula sifat kudrat untuk dia berkuasa? Faham ya? Dia kata, adakah Tuhan itu perlu pula sifat kudrat untuk berkuasa? Baik. Soalan itu sebenarnya menunjukkan orang yang tanya tu kena ngaji tauhid daripada mula. Pasal apa? Gini, zat dan sifat Allah itu qadim lagi azali. Zat dan sifat Allah itu qadim lagi azali. Apa maksud qadim? Maksud kata qadim tu ada zat, ada terus sifatnya. Ada zat tu ada sekali dengan sifat. Bukan ada zat lepas tu baru ada sifat. Jadi tidak timbul soalan perlu ke tak perlu. Faham? Ada zat Allah tu ada berserta dengan sifat. Maka adanya zat dan sifat tu qadim, tak ada mula bagi adanya. Ada zat Allah tu, ada juga sifat. Maka zat dan sifat tu qadim lagi azali. Bukan ada zat dulu, lepas tu baru ada sifat. Bukan lagu tu. Maka kalau kita faham zat dan sifat Allah tu qadim lagi azali, tak timbullah zat perlu kepada sifat.
Kalau kita tanya pula adakah zat perlu pada sifat, itu bermakna kita tak faham makna qadim lagi azali. Maka fahamkan dulu makna qadim lagi azali. Maksud kata qadim tu apa dia? Adanya tak ada mula bagi adanya. Adanya tu tak ada mula bagi adanya. Macam ada kita ni ada mula, asalnya tak ada, lepas tu baru ada. Jadi Allah tu adanya zat dan sifat Allah tu, ada zat dan sifat tu tak ada mula bagi adanya. Dia tak timbullah kata zat perlu pula kepada sifat. Tak timbul soalan tu sebenarnya. Kalau timbul juga, makna kita tak faham makna qadim. Maka fahamkan sungguh-sungguh makna qadim, wahai yang bertanya. Jadi sebab apa kita kata Allah itu berkuasa dengan zat yang bersifat kudrat? Kita tak kata Allah Ta'ala berkuasa dengan zat, ataupun kita tak berkata Allah itu berkuasa dengan kudrat. Kerana kalau kita kata Allah berkuasa dengan zat, jadi macam Mu'tazilah. Mu'tazilah dia berkata Allah itu ialah zat yang tidak bersifat. Allah berkuasa dengan zatnya. Jadi Mu'tazilah, maka sesat lagi menyesatkan. Kaum kufriyah pula berkata Allah berkuasa dengan sifat kudrat. Maka bukan zatnya yang berkuasa, tapi sifatnya. Maka seolah-olah zatnya tak ada fungsi, sifat sahaja. Maka ini menyalahi akal, menyalahi kaedah, yang boleh membawa kepada kufur. Satu. Yang kedua, boleh dipaham perkataan mereka itu Allah ialah sifat tapi tidak ada zat. Maka ini boleh membawa kepada kufur. Maka etika ahli sunnah, Allah itu ialah zat yang bersifat. Maka Allah berkuasa dengan zatnya yang bersifat kudrat. Bukanlah sifat itu datang kemudian. Cuma nak menolak i'tikad orang Mu'tazilah yang berkata Allah itu zat yang tidak bersifat, dan orang-orang yang kufriyah yang berkata Allah itu ialah sifat, maka Allah itu berkuasa dengan sifat kudrat. Maka inilah kita nak ditolak, yang kita nak tolak ini. Maka jadilah satu kepahaman Allah itu ialah zat yang bersifat. Bukan zat saja tanpa sifat seperti faham Mu'tazilah, bukan sifat saja tanpa zat seperti fahaman orang kufriyah. Maka fahaman orang i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu ialah zat yang bersifat. Faham tak? Mustahil satu benda tu zat semata-mata tak ada sifat. Mustahil satu benda itu sifat semata-mata tak ada zat. Ada diri tapi tak ada sifat. Tuan-tuan boleh bayangkan tak? Ini botol, sifat tak ada. Kalau saya pegang kata ini botol, tuan-tuan nampak sifatnya bulat, tinggi, ini plastik lembut. Yang bulat, tinggi semua ni sifat dia. Ni diri dan sifatnya. Kalau zat saja tak ada sifat, apa dia? Cuba tuan tunjuk satu benda zat tanpa sifat. Atau sifat saja tak ada zat. Saya nampak benda tu putih. Benda putih, dia tak ada apa-apa, putih. Gila dah orang ni. Hantu ke? Dracula ke? Pocong ke? Tak ada, putih. Kompong gila ni. Putih warna, mesti duduk pada satu tempat. Apa dia? Sorban ke? Jubah ke? Gondorowo ke? Kalau benda pula mesti ada sifat. Satu orang ni nak kahwin, maka sunatlah orang yang nak pergi Minang pergi merisik. Maka sunatlah orang yang nak di Penang tadi menunjukkan dirinya lebih-lebih kurang lah. Bukan tunjuk buka baju semua, agak-agak lah kan. Tengok muka dia ke, nak tengok kenan ke tak kenan. Mana tahu
Saya tengok-tengok lubang hidung duduk kat atas. Lubang hidung duduk kat atas. Kawan-kawan, hang nama apa? Aku nama Minah. Cerai lah tu juga. Tengok-tengok lubang hidung duduk kat atas. Maka nak tanya juga bukan. Sunat tengok ma zahara minha, wajahnya. Cukuplah tengok muka. Nak tengok muka dia, pada pula. Tak jadi. Hidung kuat atas. Jadi nak tengok lah juga. Tengok-tengok, lawa. Lubang hidung ke bawah. Macam aku juga katanya. Telinga tepi, tak ada atas. Dari comel, tak ada tanduk. Ada sumbu ke kat hidung, tak ada. Lawa lah semua. Tu sifat dia lah tu. Ni kita nak pergi Mina. Saya nak tengok lah sikit bakal menantu ni, kata bakal pak mentua buat ni. Anak nak tengok apa? Nak tengok sifat-sifat muka. Anak saya tak ada sifat. Dia diri saja. Terkejut dia. Saya nak tengok muka dia. Dia tak ada muka. Muka pun tak ada. Ya, dia tak ada sifat. Dia ada diri saja. Gila lah orang ni. Anak kahwin macam mana? Dia tak ada muka. Nah, anak pun nak recommend. Daripada tak pun dia tahu. Zat mesti ada sifat. Sifat mesti ada zat. Ya? Diri benda mesti ada sifatnya. Sifat tak duduk sendiri-sendiri. Dia mesti menumpang pada diri benda. Putih tak ada sendiri-sendiri. Dia mesti menumpang pada diri benda. Maka putih tu sifat. Diri benda tu dinamakan zat. Faham tak? Saya banyak kali ulang benda ni. Ni nak bagi faham orang tadi. Zat dan sifat dia tak terasing. Zat dan sifat dia tidak terasing. Ada zat, adalah sifat. Tak ada zat tanpa sifat, tak ada sifat tanpa zat. Nisbah makhluk, zat itu ialah kita panggil a'yan. Nisbah makhluk, sifat itu kita panggil arad. Sebab tu saya kata tauhid ni ikut daripada mula. Dengan duk mengaji tebuk-tebuk, susah nak faham. Ni ilmu falsafah, ilmu mantik, ilmu filosof, ya, ilmu PhD. Ni semua nak ambil PhD juga ni, pondok Haji Din. Jadi diri makhluk namanya a'yan. Diri yang benda yang maka yang menumpang pada diri makhluk namanya arad. Ibarat umpama Allah itu diri Allah namanya zat. Perkara yang ada pada Allah itu namanya sifat. Nak faham lagu mana? Tengok piring dan putih ini. Diri piring namanya arad. Putih ni namanya diri piring namanya a'yan. Putih ni namanya arad. Diri piring namanya a'yan. Bentuk bulat pipih lagu ni tu namanya arad. Terasing tak? Terasing tak? Tak terasing dia. Dia tak terasing. Mu'tazilah kata terasing. Piring je lah, tak ada sifat. Apa yang nampak? Ya, dia kata keras. Keras tu sifat. Bulat tu sifat. Putih tu sifat. Maka kita faham benda ini diri piring dengan dipandang, dilihat pada sifat. Pandang sifat, faham apa bendanya. Kita kenal sesuatu dengan memandang sifat-sifatnya. Macam tadi naik Minang tadi ni, kita tengok muka, kita faham dia ni lawa. Lawa tu sifat lah. Mana ada benda, satu benda ada diri, tak ada sifat. Maka adanya bersekali, berserta, tak terasing. Bukanlah ada sifat dulu, ada zat dulu, baru ada sifat. Makhluk ya, tapi Allah tidak. Zat Allah dan sifatnya qadim lagi azali. Boleh faham? Jadi kalau makhluk pun ada zat, ada sifat,
ada a'yan, ada arad, apatah lagi ya Allah. Maka mustahil Allah itu ada zat tapi tidak bersifat, dan mustahil pula ada sifat tapi tidak ada zat. Maka tentulah Allah itu ialah zat yang bersifat. Faham? Jadi dalam ilmu tauhid kita tak belajar zat Allah, kerana zat Allah kita tidak nampak. Begitu macam juga tuan-tuan nampak ada zat piring. Nampak zat piring? Yang tuan nampak apa dia? Sifat dia, bulat, putih, keras, ni semua sifat. Maka bila kita pandang sifat, kita kenal ini diri piring, ini namanya piring. Ni kalau dibaling jadi piring terbang, kok kena kepala putus, kopiahnya mana kok? Tak ada kopiah nak pakai piring. Putih juga. Mana pergi kopiah dah ni? Kena curi dengan monyet. Faham tak ni? Sebab tak faham? Yang tuan-tuan nampak ni zat ke sifat? Maka pandang sifat, kenallah zat. Begitulah kita belajar sifat Allah, kenallah Allah. Untuk kenal Allah, kena belajar sifatnya. Kita tak belajar zat Allah. Dalam ilmu tauhid tak belajar zat Allah. Yang kita belajar dalam ilmu tauhid ialah sifat Allah. Kenal sifat, maka kenalah itulah Allah. Ya, macam kita kenal sifat piring, sifat-sifat piring ni, maka kenal ini piring namanya. Ya. Kita pandang ini, kita pandang sifatnya, maka kita kenal ini botol namanya. Kita pandang ini, kita pandang sifatnya, kita kenal sifatnya, maka kita kata ini cawan namanya. Faham? Tuan-tuan pandang saya ini nama Anwar Helmi namaku. Lemari pula muka ronjong sikit ni. Saya rasa itu Anwar Ibrahim. YB Position. Saya YB Sungai Rai, Pondok Syatariah je lah. Tak lepas pada kawasan sini. Apa dia YB? Yang berduduk-duduk di sini. Boleh faham ya? Faham yang bertanya tadi ya? Ada soalan lagi ya? Dia kata apa? Maaf ya admin, tolong tukar hari kelas ni, iaitu Ahad bukan Selasa. Sebab menjadi keliru ketika saya mak kelas, walaupun ada tarikh. Saya rasa tak keliru dah ni. Ahad memanglah kita duduk sambil. Ini Selasa ke Ahad? Ahad. Today is Sunday. Hari ni Ahad, betul dah ni kitab Durus Samin. Hari Selasa kitab Riyadus Salihin, kitab hadis. Ya. Sekian dimaklumkan. Habis dah, tak ada apa dah. Dia pun nak tutup pukul 9, nak masuk tidur. Boleh faham dah? Siapa yang tak faham? Faham ya? Kalau orang tanya apa itu zat, apa itu sifat? Zat ialah diri benda. Sifat perkara yang ada pada diri benda. Kalau Allah, zat Allah tu diri Allah. Sifat perkara yang ada pada diri Allah. Maqama bi nafsih dalam bahasa Arab. Kalau orang tanya adakah zat dan sifat Allah berbeza? Haram kata berbeza, haram kata serupa. Habis nak kata apa? Allah jua yang mengetahui. Jaga. Kalau orang kata makhluk, adakah diri makhluk itu yang kita namakan a'yan berbeza dengan perkara yang ada pada dirinya, iaitu arad? Adakah a'yan dan arad berbeza? Boleh kata berbeza. Apa bezanya? A'yan diri benda, arad perkara yang menumpang pada diri benda. Umpamanya putih yang menumpang pada tudung botol. Faham ya? Umpamanya putih yang menumpang pada jubah, maka putih itu arad, diri jubah itu
a'yan. Faham? Kenapa makhluk namanya arad, tak nama sifat? Kerana makhluk sentiasa berubah-ubah. Kenapa pula pada diri Allah namanya sifat? Kerana sifat tak berubah-ubah. Zat dan sifat tak berubah-ubah. Qadim lagi azali, tidak berubah-ubah, tidak binasa dan tidak melalui masa. Makhluk ada mula, ada akhir, sentiasa berubah-ubah dan sentiasa duduk dalam masa. Sebab tu namanya arad. Arad maknanya sentiasa mengalami perubahan. Itu maksud kata arad. Ya. Sifat tidak mengalami perubahan. Apa lagi yang kita nak faham mengenai arad? Selain daripada warna, ada lagi satu benda yang duduk pada a'yan, namanya bahan kimia, yang duduk secara abstrak, seperti karbohidrat yang duduk pada nasi. Nasi tu warnanya putih. Putih itu arad yang zahir pada a'yan nasi. Kita kata putih itu arad yang zahir pada diri a'yan nasi. Namun di sebalik dia ada lagi perkara yang gaib, yang abstrak duduk dalam nasi, namanya karbohidrat. Macam susu. Susu warnanya putih. Maka putih susu itu arad yang zahir. Ada lagi arad yang batinnya, namanya apa? Kalsium. Dalam dunia ini ada 114 jenis bahan kimia, sama banyak dengan surah dalam Al-Quran. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Allah jadikan begitu. Ya, ada namanya kalsium, karbohidrat, magnesium, zinc, apa lagi tak. Ya, ada yang diperlukan oleh tubuh, ada membahayakan tubuh. Maka bahan kimia ni ada yang diperlukan oleh tubuh, ada yang membahayakan tubuh. Ada orang kata air zam-zam tak ada bahan kimia, selamat diminum. Tu maknanya dia kalau dengar dekat orang sains malu. Dalam air zam-zam tak kurang 12 bahan kimia. Bahan kimia yang amat diperlukan oleh tubuh. Di antaranya magnesium. Tinggi magnesium dalam air zam-zam, sangat diperlukan. Ya, mineral dan sebagainya. Jadi semua bahan kimia tadi dia tak boleh duduk sendiri. Dia menumpang pada diri benda. Contohnya kalsium. Kalsium tak boleh duduk sendiri-sendiri dia. Dia menumpang pada susu. Karbohidrat dia tak boleh duduk sendiri-sendiri dia. Dia menumpang pada nasi. Contohnya bukan? Jadi pada diri benda tadi ada dua, sekurang-kurangnya ada dua aradnya. Yang pertama arad yang zahir, iaitu warnanya, bentuknya, jenisnya, pepejal ke cecair. Ya. Kemudian ada pula arad yang batin, namanya bahan kimia, chemical. Ada chemical yang diperlukan oleh tubuh, ada tidak. Baik, itu di segi kajian zahiriah. Macam juga kita. Ya. Kita ini yang zahir tubuh, jasad. Namun yang abstrak pada kita ni ada nyawa. Nyawa boleh kaji duduk kat mana? Pergi doktor dia kata nadi. Nyawa duduk dekat mana nyawa? Doktor pun tak tahu. Doktor boleh tahu nyawa duduk kat mana? Cuba tunjuk doktor, nyawa saya kat mana? Dia pun tunjuk. Ni dia, Kepala Agung.
Inilah nyawa kamu. No money, no talk. Tu bukan nyawa, tu duit. Mana nyawa? Best hari nyawa? Tak ada. Orang kata dalam elektrik tu, dalam lampu tu ada elektron. Kalau tak ada elektron tak nyala dia. Tu tunjuk elektron kat mana? Boleh tengok? Boleh tunjuk? Tak boleh tunjuk lah. Yang nampak tu lampu, elektron mana? Kamu tunjuk tu wire. Mana elektronnya? Tu nyawa dia. Betullah nyawa tak payah tunjuk. Dia ada secara gaib. Itulah arat yang batin. Dan lebih batin daripada itu ialah roh. Lebih batin pada roh ialah rohani. Lebih batin daripada rohani nur hakikat zahir. Lebih batin pada nur hakikat zahir nur hakikat batin. Lebih batin daripada itu dinamakan wahdah. Pada diri kita ni ada satu yang zahir, ada 6 yang batin. Jika terbuka 6 lagi, maka jadilah dia orang yang sentiasa zikrullah, sentiasa mengingati Allah. Itulah hikmah Allah jadikan makhluk itu berhubung-hubung. Allah berhubung-hubung ke tidak? Tidak. Maka sebab tu tak boleh kata zat dan sifat Allah itu benda yang berlainan, kerana dia tidak berhubung-hubung. Makhluk ia berhubung-hubung. Macam warna tadi, bawah pula hitam atas tudung ni dia berhubung dengan hitam pula dah. Bawah ni putih. Betul. Bawah biru pula atas dia, dah tengah-tengah dia hitam pula dah. Atas dia putih. Bawah dia putih, atas dia biru. Allah boleh ubah-ubah? Tak boleh ubah. Begitulah kita mengenal Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, maka kenal ia akan Tuhannya. Kenal apa? Kenal dirinya hamba. Allah itu Tuhan. Siapa tak kenal dirinya hamba, maka tak akan kenal Allah itu Tuhan. Siapa yang sudah kenal dirinya hamba, maka hancur luluh jasad. Apa maksud hancur luluh jasad? Makna dia pasrah dirinya kepada Allah. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Baik, kita berhentilah dekat tu dulu. Tanya lagi, saya duduk khabar lah ke 9.30. Ada yang panas punggung dan terkentut berak semua. Minta maaf terlebih panjang. Baik, kemudian katanya dan maksudnya ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا لمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك فتح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.